Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita nak baca Bahasa Melayu Komunikasi. Okey, tingkatan 3 bersama Cikgu Izzati lah hari ni. Okey, tajuk hari ni unit 21, kraf tangan warisan, ataupun kita nak baca hari ni Labu Sayung. Okey, hari Selasa, tarikh 21 hari bulan 9 2021. Okey, kita nak tengok topik kita hari ini tentang 01 mendengar dan bertutur. Tajuk Galeri Hani. Okey. Nombor 2 membaca, iaitu tajuk Keistimewaan Labu Sayung. Dan yang ketiga menulis tajuk Pembuatan Labu Sayung. Okey, mari kita tengok apa itu Labu Sayung. Okey, yang pertama kita nak tengok Galeri Hani. Apa yang ada dalam Galeri Hani ni? Okey, jualan kraf tangan Malaysia akan diadakan di Galeri Hani. Pelbagai produk kraf tangan akan dijual dengan harga yang berpatutan. Okey, kita tengok apa yang ada dalam Galeri Hani ni. Yang pertama ialah dia menjual labu sayung. Yang kedua, tepak sirih. Yang ketiga, ukiran kayu. Yang keempat, ada songkit yang warna biru tu. Yang kelima, tekad ataupun tekad. Sebutannya ialah tekad. Okey. Yang ke-6 ialah kain puar. Ke-7 manik. Dan ke-8 batik. Okey, kita tengok yang dalam kotak biru tu. Pengumuman. Okey, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke Galeri Hani. Galeri Hani mempamerkan dan menjual pelbagai jenis kraf tangan warisan Malaysia. Bersempena dengan pembukaan Galeri Hani ini, kami akan memberikan potongan harga untuk semua barang di premis kami. Datanglah beramai-ramai. Sekian, terima kasih. Ini ialah dia punya brosur ataupun dia punya iklan untuk menarik orang datang ke galeri dia untuk membeli labu sayur, membeli tepak sirih, ukiran kayu, ada jual songkit, ada jual bantal tekad, kain puar, manik dan batik. Okey, kat sini dia cakap dia akan beri potongan. Dia akan memberi potongan untuk semua harga, semua barang di premis di Galeri Hani ini. Jadi siapa-siapa yang datang dia akan mendapat less lah. Mungkin 20% less, 30% less. Jadi untuk setiap barang tu berbezalah potongan dia. Mungkin macam tu. Jadi siapa yang nak membeli boleh ke Galeri Hani. Okey, dalam topik ini kita nak tengok khususnya ialah labu sayung. Okey, cikgu berikan dulu maksud labu sayung dan cikgu bacakan dulu apa itu labu sayung. Okey, labu sayung ialah bekas tembikar hasil kraf tangan dari Mukim Sayung. Mukim Sayung ni terletak di Kuala Kangsar, negeri Perak. Okey, di sinilah tanah liat khas diperoleh. Perusahaan membuat labu sayung telah dijalankan sejak turun-temurun. Turun-temurun ni maksudnya sejak dari zaman dahulu, dari zaman nenek moyang. Okey, yang mungkin yang hidup pada tahun 1930, 1940, 1950. Mungkin masa tu dah ada pun pembuatan labu sayung. Jadi diteruskan hari ni oleh anak cucu cicit mereka. Okey, itu yang dimaksudkan dengan turun-temurun. Maksudnya daripada zaman nenek dia, kemudian zaman ibu dia, kemudian zaman anak dia, kemudian turun kepada cucu dia untuk membuat labu sayung, perusahaan labu sayung. Okey. Seterusnya, okey, bekas menyimpan air yang dihasilkan daripada tanah liat ini dibentuk dan diukir dengan begitu teliti. Okey, labu sayung ni ialah tempat untuk kita letak air, simpan air. Jadi dekat sini dia terhasil daripada tanah liat dan dibentuk dan diukir dengan begitu teliti. Maksudnya ada ukiran-ukiran dia dekat atas labu sayung tu. Ada setengah labu sayung yang tak ada ukiran. Okey, itu bergantung. Mungkin harganya mungkin lebih murah. Kalau ada ukir ni mungkin lebih mahal sedikit. Okey, motif ukurannya banyak berunsurkan seni tradisional. Khususnya bunga-bungaan seperti bunga tanjung, padi, senduduk, lawang, cengkeh dan pucuk rebung. Okey, labu sayung kini mengalami transformasi dengan diberikan sentuhan moden pada bentuk dan warnanya. Okey, kalau kita tengok dia cakap dulu-dulu menggunakan khususnya
bunga-bungaan seperti bunga tanjung, padi, senduduk, lawang, cengkeh dan pucuk rebung. Benda-benda ni semua ada dalam resepi masakan ibu-ibu kita sebenarnya. Dikhaskan ataupun diambil daripada motif tersebut lah. Mungkin motif tu sangat unik, sangat cantik. Contoh corak bunga lawang itu mungkin pada mata pengukir tu sangat cantik. Pokok senduduk tu ataupun ulam-ulaman tu cantik lah dibuat ukiran. Mungkin ada sentuhan seni dekat situ lah. Okey, jadi bila sentuhan moden, bila dunia moden dah mula-mula masuk dalam kita punya kesenian, mungkin labu sayung tu diukir dengan lebih seni yang lebih moden. Mungkin ada gambar-gambar bangunan, ada gambar-gambar pokok bunga, ada gambar-gambar mungkin ada gambar seni tari ataupun ukiran, gambar-gambar yang mungkin sedap mata memandang ataupun boleh dilukis lah, yang tak lari daripada kita punya pegangan agama lah. Okay, macam tu lah lebih kurang. Okay, jadi kita nak tengok apa bahagian-bahagian labu sayung ni. Okay, yang pertama yang atas sekali ialah moncong. Yang kedua motif hiasan. Yang ketiga kepala. Kamu tengok dia punya line tu ke mana ya. Okay, leher. Okay, motif hiasan. Okay, dan badan labu sayung. Okay, aktiviti. Apakah motif seni labu sayung? Okey, apa yang cikgu sebutkan tadi, apa yang ada dalam tu, motif seni labu sayung menggunakan seni tradisional dan sentuhan moden. Okey, kalau tradisional bunga-bungaan seperti bunga tanjung, padi, senduduk, lawang, cengkeh dan pucuk rebung. Okey, manakala sentuhan moden pada bentuk dan warnanya. Mungkin warnanya lebih sekarang ni mungkin warnanya lebih kepada warna oranye macam tu. Oranye slow ataupun warna peach. Okey, dulu mungkin warnanya terhad mungkin warna hitam sahaja. Mungkin pada zaman dahulu perbezaan dia dari situlah kita tengok warna dan bentuk. Dulu bentuk macam ni, sekarang mungkin bentuk dah moden sikit. Okey, kita tengok jenis-jenis labu sayung apa kita. Okey, kita pergi kepada jenis-jenis labu. Okey, jenis-jenis labu yang pertama labu belalai gajah. Okey, yang mula-mula tu labu belalai gajah. Okey, yang kedua labu gelugur. Sentuhan yang membezakan tradisional dengan moden boleh tengok kepada bentuk labu sayung tu itu sendirilah. Okey, labu gelugur warna hitam sangat-sangat tu. Okey, yang ketiga labu gombol air. Yang keempat labu lepap. Yang ketiga labu panai. Okey, yang keempat tu labu lepek sebenarnya. Okey, tak nampak kat situ kan. Okey, cikgu akan baca. Okey, kini hasil tanah liat ini mula meneroka segmen baru iaitu dalam bidang seni hiasan. Okey, permintaan produk kraft seramik makin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat negara ini. Banyak rekaan baharu dihasilkan sesuai dengan gaya hidup masa kini. Okey, dalam merancangkan permintaan produk hiasan lain, kraft seramik tidak ketinggalan turut bersaing sebagai pelengkap untuk kegunaan harian dan perhiasan. Okey, kegunaan harian untuk meletakkan air, menyimpan air dan perhiasan. Mungkin mereka tak gunakan untuk meletak air tapi gunakan sebagai hiasan. Sebab sekarang zaman moden dah banyak bekas-bekas untuk simpan air dan tak perlukan labu sayung. Jadi mereka suka seni labu sayung dan membeli labu sayung dan letakkan sebagai hiasan dalam almari rumah dan sebagainya. Okey, seterusnya kita nak tengok proses pembuatan labu sayung. Okey, ini akan terdapat dalam latihan live worksheet kamu nanti. Okey, jadi kamu tengok betul-betul apa yang cikgu sebutkan ni ya. Okey, yang pertama itu ialah tanah liat. Okey, tanah liat dikumpul terlebih dahulu. Kita kumpul dulu tanah liat tu untuk membuat labu sayung. Okey, yang kedua kita akan mengisar tanah liat tersebut supaya jadi halus. Seperti adunan tepung. Lepas ke tepung tu kita nak buat dough ke apa, kita perlu kisar dia supaya dia sebati. Yang ketiga kita tapis dia. Lepas kita kisar, kita tapis. Okey, menapis. Yang keempat kita acuan. Okey, kita acuan ni macam tadi lah. Tadi banyakkan jenis-jenis labu sayung. Jadi acuan tu kita akan bentuk mengikut jenis-jenis labu sayung. Okey.
Yang kelima ialah melicin. Melicin ni supaya kita dapat bentuk yang lebih menarik, yang lebih kemas. Jadi kita perlu licinkan dia, letak kat mesin. Dia akan berpusing dan pengukir tu akan musing-musingkan lampu sayung tu lah. Okey, yang keenam ialah menghias ataupun lebih kepada mengukir. Okey, dia akan menghias lah mengikut kreativiti yang tadi tu. Mungkin dia akan menggunakan tradisional yang lagi, melukis pokok senduduk, melukis bunga lawang. Okey, dan sebagainya. Yang ketujuh, kita jemur ataupun menjemur. Okey, bagi kering. Lepas tu dah kering, kita pergi kepada proses membakar. Lepas tu yang ke-9 tu menghitamkan. Okey, maksudnya lepas kita dah bakar labut sayung tu, kita golek-golekkan dia dekat tanah hitam. Mungkin tanah hitam kita golek-golekkan supaya labut sayung tu berwarna hitam, dan kemudian jadilah labut sayung yang kita hendak, yang penjual hendak jual kepada orang. Okey, itu ialah proses pembuatan lampu sayung. Agak renyah dan kalau harganya sedikit mahal pun berbaloi, sebab nak buat ni pun susah kan. Okey, jadi kita tengok kepada latihan kita hari ni lah. Okey, cikgu dah terangkan. Cikgu harap semua dah faham. Okey, soalan ada 2 bahagian. Satu dalam PDF BMK tingkatan 3 M21 dan kedua dalam live worksheet. Okey, cikgu bagi dalam grup WhatsApp. Boleh tengok dan boleh buat latihan ni. Latihan 1 dalam buku tulis, latihan 2 dalam live worksheet. Okey, sekian, terima kasih. Nanti hantar latihan kepada cikgu. Okey, sekian.